Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi. Dan sedar atau tidak, kita berada di awal bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita semarakkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang pertama, dekat dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnah, dan insya-Allah selawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, apa khabar semua? Saya Da'i Hadari, kembali kita bersua, kembali kita bertemu dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan alhamdulillah, pagi yang indah. Saya yakin mungkin dah ramai dah sekarang ni bersedia untuk ke tempat kerja, yang nak memulakan perniagaan. Kita bersua pada pagi Rabu 5 Oktober 2022 bersama dengan 8 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Dan pagi ini para penonton sekalian, kita sangat bertuah yang mana kita akan kembali bincangkan fiqh, iaitu kita nak fokuskan kepada fiqh pengurusan masjid bahagian yang kedua. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, tempoh hari kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fawaz, kita ceritakan bahagian yang pertama. Dan hari ini, bahagian yang kedua, fiqh pengurusan masjid. Kita bersama dengan insan yang arif bab masjid ni. Bahkan pernah menjadi imam yang memang dialah. Kalau datang je masjid dulu, jumpa dia dulu. Alhamdulillah, sekarang ni saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak tanya macam-macam Ustaz. Handari sihat juga Apa tu? Handari sihat. Alhamdulillah sihat Ustaz. Cumanya Ustaz, bila sebut tentang pengurusan masjid ni, saya yakin mana-mana masjid pun sedang sibuk Ustaz ya, dengan persediaan sambutan Maulid Rasul Ustaz ya. Ya, betul. Ya, masya-Allah. Cumanya Ustaz, banyak yang kita akan bincangkan, terutamanya kita fokuskan kepada fiqh pengurusan masjid ni. Jadi para penonton sekalian, kalau ada soalan nak diajukan, macam mana Da'i Hadari, senang sahaja. Anda boleh terus sahaja hubungi kami di talian 1800 88 1677, ataupun boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, fiqh pengurusan masjid kita akan sembang-sembangkan berkaitan dengan adab, etika serta perkara makruh serta larangan di masjid. Cumanya sebagai peringkat awal, muqaddimah perbincangan kita, bagaimana gambaran bahawa betapa mulianya rumah Allah iaitu masjid ini, untuk kita pastikan adab serta etikanya diutamakan Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Terima kasih Da'i Hadari, seluruh kru-kru Tanyalah Ustaz. Tidak lupa khusus kepada para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, topik perbincangan kita pada pagi ini pengurusan masjid untuk siri yang kedua, yang mana dalam perbincangan kita pastinya kita akan berbicara berkaitan tentang apa istimewanya rumah Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah menyebut dalam surah At-Taubah pada ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah faulaika asa an yakunu minal muhtadin. Daripada ayat itu Allah membicarakan, tidak ada manusia yang mampu untuk mengimarahkan, menghidupkan rumah Allah, menyuburkan rumah Allah dengan keimanan, melainkan hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya tentang hari akhirat. Di samping mereka menunaikan ibadah salat, mengeluarkan zakat dan tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka ini akan terus mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Maknanya ada keistimewaan yang Allah bicarakan secara khusus tentang rumah Allah. Yang kedua, dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bersabda,
ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bumi yang paling dicintai, bumi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan bumi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasar-pasarnya. Dengan maksud kenapa masjid itu tempat disukai oleh Allah? Kerana di dalamnya adalah tempat untuk kita mengingati Allah. Dan itu diperjelaskan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala Allah telah pun beritahu pada kita. Azinallah, Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan an turfa'a, agar masjid tersebut ataupun rumah-rumah tersebut itu diangkat dan diperbesarkan Allah Subhanahu wa taala, yuzkara fiha ismuh, nama-nama Allah sentiasa diagungkan dengan bacaan Al-Quranul Karim, dengan segala bentuk yang disebut dengan nama azkar ataupun zikir-zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala itu, bil ghuduwi wal asal, ditasbihkan, disebut bila pagi dan juga petang, maknanya saban waktu saat ketika berada di rumah Allah, itulah dia sebutannya. Yang ketiga, keistimewaan rumah Allah Subhanahu wa taala dia tidak sama dengan mana-mana lokasi dan mana-mana bangunan. Hatta rumah kita yang kita indahkan, letaklah minyak wangi, letaklah cantikkanlah rumah tersebut, tidak sama dengan rumah Allah walaupun bentuknya dalam keadaan kecil. Dalam keadaan dia dibina mungkin dengan harga nilaian yang murah. Tapi apabila namanya Baitullah, apabila dia merupakan rumah Allah, maka disitulah tempat berhimpunnya para malaikatullah. Dan Rasulullah menyebut dalam sebuah hadis yang lain, hadis riwayat daripada Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin fi buyutillah, tidaklah berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah, duduk di rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka mengkaji tentang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, maka di saat ketika itu nazalat alaihimus sakinah, ketenangan Allah berikan pada mereka. Yang kedua, rahmat daripada Allah akan diberikan juga kepada mereka. Dan yang ketiga, hafathumul malaikah, para malaikat akan menaungi mereka. Dan yang keempat, nama-nama mereka itu akan sentiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan istimewa apabila nama kita ini di antara VIP yang dikenali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ia merupakan satu keistimewaan apabila para malaikatullah itu sentiasa berada bersama dengan kita, dan malaikat bila bersama dengan kita, doa yang tidak pernah dilupakan oleh malaikat ini, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alai, ya Allah kau ampunkanlah dosanya, terimalah taubatnya dan berikanlah rahmat kepadanya. Ini di antara ucapan malaikat. Dia tidak akan berhenti selagi kita berada di rumah Allah dalam keadaan berwuduk, tidak ke mana dan ingat pada Allah. Waktu itu malaikat akan terus mengalunkan ucapan dan doa seumpama ini. Ini di antara beberapa keistimewaan yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita bercerita dengan binaan. Betul. Walaupun kita membina masjid, hatta disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kamifhasi qutatin aw asghar, ataupun seumpama tempat menetasnya seekor burung ataupun lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membina baginya sebuah rumah ataupun istana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu baru sedikit para penonton sekalian berkaitan dengan ganjaran-ganjaran ataupun kelebihan bagi mereka yang memakmurkan masjid Allah ataupun rumah Allah ini. Baiklah Ustaz, untuk bahagian yang kedua ni sudah pastinya kita akan bincangkan berkaitan dengan adab-adab, etika dan lain-lain macam tempoh hari. Untuk bahagian yang pertama kita ceritakan tentang fungsi masjid dan lain-lain. Cumanya ada soalan daripada Mas Ripah Nur Jama'in, juga baik untuk kita bawakan. Katanya, apakah maksud memakmurkan masjid dan perbezaan antara memakmurkan dan mengimarahkan masjid? Apakah fadilat ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang memakmurkan masjid, dan siapakah yang bertanggungjawab untuk memakmurkan masjid tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimanakah persediaan, persiapan yang Rasulullah lakukan sebelum pergi ke masjid? Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga seperti mana mungkin fadilat berwuduk ketika di rumah sebelum ke masjid. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Mas Rifah Nur Jama'in atas soalan yang begitu berharga pada perbincangan kita pada pagi ini. Pertamanya persoalan, apakah di sana ada perbezaan di antara memakmurkan masjid ya dengan mengimarahkan masjid. Itu satu persoalan. Imarah dan juga makmur itu adalah merupakan perkataan yang serupa. Jadi makmur itu kalau dalam bahasa Arab dia disebut sebagai ismul maf'ul. Betul. Ya, daripada amara ma'murun, artinya diimarahkan juga. Kalau imarah
itu di dalam bahasa Arab daripada juga perkataan disebut dengan istilah masdar, kata terbitan dalam bahasa Arab. Jadi apakah dia ada perbezaan? Jawapannya perbezaan dari sudut huruf perkataan, tetapi dari sudut maknanya adalah serupa, iaitulah mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kelebihan orang yang mengimarahkan rumah Allah itu jelas sekali disebut oleh Allah tadi dalam surah At-Taubah. Allah sebut dengan perkataan innama, hanya senya. Dengan maksud hanya senya itu bermaksud ayat tersebut adalah ayat yang dibataskan, ya, adatul hasar, adanya kalimah yang membataskan makna dalam ayat tersebut. Hanya senya manusia yang mampu untuk mengimarahkan rumah Allah, artinya mereka itu adalah merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewa, khusus. Allah nyatakan secara khusus orang yang beriman, mereka yang menunaikan solat, mereka yang mengeluarkan zakat, dan mereka yang tidak takut melainkan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Dan yang kedua, Rasulullah sendiri menyebut dalam hadis muttafaqun alaih, riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, ya, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapat naungan daripada Allah. Salah satu disebut rajulun qalbuhu muallakun bil masajid, iaitulah seseorang itu yang hatinya sentiasa terpaut, terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bermakna bila rindu dengan rumah Allah, apa yang dibuat semasa dia berada di rumah Allah, dia akan menghidupkan dengan ibadah-ibadah, zikrullah, solatnya, zikirnya, dan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang boleh dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada memakmurkan rumah Allah dan keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah. Maknanya dia akan diberikan satu anugerah, apa dia? Naungan yang Allah berikan. Di hari tidak ada naungan melainkan hanya naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itulah, mungkin sebelum rehat ni sempat Ustaz kongsikan bagaimana Rasulullah SAW sendiri memakmurkan ataupun cara Rasulullah pergi ke masjid. Adakah Rasulullah sentiasa berwuduk dulu sebelum ke masjid? Sudah tentu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ketika berada di rumah Allah. Yang pertama, kalau kita melihat sejarahnya, rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi itu memang bersebelahan sahaja. Betul. Keluar sahaja dalam keadaan berwuduk. Sebab itu tidak heran kalau kita melihat dalam sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mampu untuk menunaikan solat sunatnya di rumah. Dan kemudian keluar terus menunaikan solat fardu. Kalau itu kita lakukan solat sunatnya di rumah, memang tak sempat kita nak menunaikan solat fardu di masjid. Di masjid tengok dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sampai. Sebab apa nak ikut sunnah? Kesilapan kita yang kadang-kadang kita mengambil hadis umpama itu. Subhanallah. Patutlah tuan guru saya dulu, Ustaz, dia kata sebelum sampai ke sini ambil wuduk dekat sana dulu, dekat pondok dulu katanya. Barulah kita tahu subhanallah, ia adalah sunnah Nabi SAW. Baiklah, mungkin sedikit lagi Ustaz, antara etika pemakaian yang mungkin ramai terlepas pandang untuk ke masjid ataupun rumah Allah ini, adakah boleh sewenang-wenangnya berpakaian yang kita selesa ataupun ada yang kita kena tahu? Silakan Ustaz. Baik, pertama, kalau kita melihat di dalam ayat suci Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyebut ya bani a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi dalam ayat itu Allah menyebut, wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kamu ketika mana kamu sampai pergi menuju ataupun ketika kamu nak menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal tersebut dinyatakan oleh Imam Ibn Katsir ketika mentafsirkan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 31 itu, apa kata daripada Imam? Saya cuba untuk nakalkan kata-kata daripada Imam Ibn Katsir. Dia kata apa? Wa li hadhil ayah wa ma warada fi ma'naha minas sunnati yustahabbu tajammulu 'inda shalah. Jadi kata daripada Imam Ibn Katsir, daripada ayat ini dan apa yang terkandung pada maknanya, maka di antara sunnah Nabi SAW disunatkan, yustahab, istihab ni bahasa kita kata disunatkanlah untuk bercantik-cantik ataupun memperindahkan diri ketika hendak menunaikan ibadah solat. Sebab kita nak bertemu dengan Allah. Betul. Kalau nak pergi ke istana, bukan main, Masya Allah, pakaian satu dengan sifat gemuruh kita, minyak wangi, baju yang tak pernah beli, kita beli, terpaksa beli baju tersebut sebab merasakan baju kita ni tak cantik dan tak sebagainya. Kasut baru yang terpaksa dibeli. Maklum sajalah nak bertemu, nak pergi ke istana yang tak pernah kita nak pergi tempat tersebut. Bayangkan, kita bukan nak bertemu manusia, tapi kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara perkara yang penting. Baik Ustaz. Banyak lagi kita akan sembang-sembangkan. Kenapa saya tanyakan berkaitan dengan pakaian tu? Nak bagi bayangan antara soalan yang mungkin anda boleh tanyakan. Terus tanyakan soalan, insya-Allah jawapannya di sini. Dan kembali lagi selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menonton dan memilih Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada pagi ini, pagi yang indah, saya yakin mungkin ada antara tuan-tuan dan puan-puan baru selesai dia ke masjid dan juga surau tadi. InsyaAllah kita manfaatkan masa pula untuk dapatkan ilmu dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada pagi ini, kita sembang-sembangkan, dapatkan manfaat berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu fiqh. Kita fokuskan kepada fiqh pengurusan masjid bersama dengan Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Terus tanyakan soalan para penonton sekalian, insya-Allah kami alu-alukan soalan daripada anda. Cumanya Ustaz, sebelum saya nak pergi ke sahabat seterusnya yang tanyakan soalan di Facebook ni, berkaitan dengan pakaian lagi Ustaz. Pakaian aja ya dak yang hadari ni. Cumanya Ustaz, kalau seseorang tu nak ke masjid, kadang-kadang tu nak memilih warna yang terbaik, sebab dikatakan pakaian yang berwarna putih ia adalah sunnah, sedangkan pernah juga mungkin Rasulullah memakai warna lain. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik, terima kasih Dai Hadari atas soalan tersebut. Persoalan yang berkaitan dengan apapun pakaian yang kita pakai, dia tidak menjadi masalah dari sudut adab kita menuju ke masjid. Yang penting at-tajammul, maknanya pakaian tersebut pakaian yang baru. Janganlah kita gunakan pakaian tidur kita. Pakaian tidur itulah pakaian untuk kita menunaikan sembahyang, memang tidak bermaruah kita. Maksudnya kita tidak menjaga dari sudut adab hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun berkaitan dengan warna, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu'nya ada memberikan komentar berkaitan dengan hal tersebut. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya juz, tidak menjadi masalah untuk kita memakai apapun warna, kerana Nabi SAW pernah memakai pakaian berwarna merah pada hari Jumaat. Warna merah dipakai dengan pakaian tersebut. Ada di dalam riwayat yang menceritakan tentang hal yang demikian rupa. Cumanya bila sebut tentang soal afdal dari sudut warna itu, memang ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, albisu min siyabikumul bayad. Pakailah oleh kamu daripada pakaian kamu itu yang berwarna putih, fa innaha atharu wa atyab. Kerana sesungguhnya siap pakaian yang berwarna putih itu adalah lebih bersih dan juga lebih baik. Warnanya kita tahu, kalau kotor nampak kotoran tersebut. Betul. Cuba kalau pakai warna gelap tak nampak, tak cicak pun tak nampak, katakan contoh, sebab hitam dia serupa. Tapi kalau warna putih, dia maknanya lebih mudah untuk kita mengetahui. Dan juga wa kaffinu mautakum bil bayad. Rasulullah kata, dan kafankanlah mayat kamu itu dengan warna putih, sebab warna putih akan memperingatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting pakaian tersebut bersih, yang penting pakaian tersebut indah, yang penting pakaian tersebut itu dapat menutup aurah. Ada dalam sebuah hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kepada kita, di mana Rasulullah mengajar kepada kita agar memakai pakaian sebanyak 2 lapis, saubai. 2 lapis. 2 lapis pakaian tersebut. Maknanya nak menunjukkan keindahan. Sebab itu katakan kita ada satu pakaian, kemudian jubah yang tipis di luar, kita kata mungkin ridak adalah istilah yang tertentu pakaian tersebut kita pakai. Itu sebenarnya adalah merupakan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk menutup aurah yang ada pada diri kita, yang pertama, dan yang kedua untuk kita memaparkan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Ustaz, saya yakin para penonton pun sama macam saya. Kita dan juga kami ni Ustaz, bila pergi ke masjid kagum melihat para imam yang ada
seolah-olah macam uniform sebelum nak menunaikan solat, nak menjadi imam tu, nak bertugas tu, ada jubah yang begitu eksklusif kepada para imam. Subhanallah. Baiklah Ustaz, Jurah Azlin Sufian di Facebook ni katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, da'i dan kru, tanyalah Ustaz. Soalannya, apakah hukumnya kita berhenti atau singgah di masjid sekadar untuk melepaskan hajat kecil atau besar? Oh, itu je dia pergi masjid. Adakah itu dikira tidak beradab Ustaz? Subhanallah. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, terima kasih ke atas soalan daripada Jurah Azlin. Soalan tersebut menarik untuk kita memberikan jawapan berkaitan dengan hal tersebut. Pertama, kalau kita melihat dari sudut hukum, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal kepada sesuatu itu hukumnya adalah harus. Bermakna kalau sekadar dia datang, dia nak menunaikan hajat dia, ya Allah, dalam keadaan kereta bergerak tu tiba-tiba sakit nak buang air kecil, nak pergi tak ada tempat yang lain, yang ditujunya adalah rumah masjid. Allah. Masjid, nak buang air kecil. Apa hukumnya? Hukumnya adalah harus. Ya, maknanya perbuatan tersebut dianggap sebagai harus, tapi rugilah. Iyalah. Pertama, kerana dia tidak mendapatkan kelebihan. Kan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berwuduk, man tawaddaa fa ahsanal wuduk, dia berwuduk dan kemudian dia menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah solat di sana, maka ketika itu Allah akan mengangkat darjatnya di sisi Allah dan menghapuskan melalui langkah kaki kirinya itu, Allah akan menggugurkan dosa-dosa yang diberikan. Jadi rugilah sebab niatnya sudah tidak betul. Saya niat nak pergi ke masjid ni, niat nak buang air kecil semata-mata. Ya. Bahkan lebih malang, bila selepas buang air kecil, waktu itu azan pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu ketika azan berkumandang, dia pun keluar. Tak nak tunaikan solat ketika itu. Nantilah dia kata. Tak apa, masa ni waktu tu dia belajar hukum. Sebab dia kata dalam bab hukum solat ni dia ada waktu yang muasak dengan mudayyak. Dalam segi kita kata muasak ni waktu yang luas. Ni zuhur ni waktu dia luas. Kalau maghrib itu mungkin mudayyak, sempit waktu tersebut, contoh. Jadi pada saat ketika itu dia kata ambil tersebut tak apalah. Maka di situ ada timbul persoalan di kalangan para ulama. Sebahagian ulama mengatakan hukumnya haram. Waktu ketika azan berkumandang, waktu itulah kita keluar. Melainkan illa bihajatin, ada hajat dan keuzuran yang tertentu. Betul. Dan sebahagian ulama, khususnya di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan hukumnya adalah makruh. Ya, mengatakan hukumnya adalah makruh. Walaupun dia merupakan makruh, tapi sesuatu yang dibenci dan tidak disukai, maka sebaik-baiknya tunaikanlah solat di saat ketika azan berkumandang, kerana kita sedang menyahut seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Betul tak Ustaz ya? Itulah papan tanda yang selalu ada di rumah Allah ya. Baiklah Ustaz, soalan Saziatul pula. Katanya, bagaimana adab memasuki masjid? Namun ada yang tidak melaksanakan solat tahiyatul masjid sebaik memasuki masjid dan sekadar berniat iktikaf sahaja. Niat iktikaf, tak ada tunaikan solat tahiyatul masjid. Okey ke tidak? Yang kedua, macam mana adab ataupun etika ketika memasuki sebuah masjid yang indah kawasan persekitaran untuk mengambil gambar seni rekaannya? Di suah foto saja Ustaz. Apakah adab etika perlu dijaga Ustaz? Subhanallah. Terima kasih kepada Saziatul Siddiq atas soalan tersebut. Ni antara sahabat dan teman-teman ni tanya Ustaz kita bersama, ya. Alhamdulillah. Baik, yang pertama tentang persoalan adab ketika masuk ke masjid, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum falyusallim. Satu riwayat yang lain falyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal yakun. Yang pertama dikata adab, Rasulullah menyebutkan yang pertama adab ketika nak masuk ke dalam masjid itu, yang pertama hendaklah dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian riwayat usalli, sebahagian riwayat menyebut dengan yusallim. Maknanya kita memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu di antara apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau bukakanlah kepada aku akan pintu-pintu rahmatmu. Kita nak dapat rahmat daripada Allah dalam hidup kita. Sebab hidup kita ni kalau tidak ada rahmat daripada Allah, berarti lawan kepada rahmat laknat daripada Allah. Bila laknat daripada Allah, tidak adalah keberkatan dalam hidup kita. Sebab itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa tersebut. Di samping at-tayammun, artinya kita melangkah pada tempat pada sebelah kanan, maknanya kaki kanan kita bergerak untuk masuk ke pintu rumah Allah Subhanahu wa taala ataupun tempat ataupun masjid tersebut. Itu di antara cirinya. Dan di samping pada saat yang serupa tadi ada persoalan daripada Saziatul Siddiq tersebut, bagaimana dengan solat? Memang disunatkan kepada kita selain daripada itu. Hadis menyatakan idza dakhala ahadukum
fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jadi Rasulullah kata apabila salah seorang kamu masuk ke masjid, janganlah dia duduk terlebih dahulu sehinggalah dia menunaikan solat 2 rakaat tersebut, dan solat itu disebut dengan nama solat sunat tahiyatul masjid. Apapun ada orang panggil, nanti dulu. Sebentar saya nak menunaikan solat sunat terlebih dahulu 2 rakaat tersebut. Jadi itu di antara perkara yang penting. Baik, orang suap foto saja, dia masuk masjid Shah Alam, dia tengok cantik betul lah, dia suap foto je Ustaz. Dia tak ada pun nak masuk ke dalam solat tu. Macam mana Ustaz? Masya Allah, ada orang yang mengambil gambar ketika di masjid, maka dalam persoalan tersebut hukumnya adalah haruslah dalam hal tersebut, tetapi perlu dengan adab-adab yang tertentu. Dan ada sebahagian ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Ada sebahagian ulama yang menyatakan hukumnya adalah haram jika sekiranya niatnya adalah niat yang tak baik. Dia ambil gambar ni nak buat fitnah, nak sebarkan. Ada satu cerita dahulu pernah berlaku. Ini berlaku pada diri sendiri yang terkena waktu itu. Ustaz, boleh tak jadi imam sebentar? Kata okey, tak apa, saya jadi imam. Dan kemudian di belakang adalah panggil Bilal. Saya pun panggil Bilal. Kata tujuannya apa? Ni kita nak buat satu statement lah, cerita. Rupa-rupanya dalam hal tersebut diambil gambar kita tu bersama dengan seorang Bilal, dan adalah seorang 2 jamaah. Dia kata masjid ni masjid yang tidak diimarahkan. Walaupun tidak disebut dengan nama, tapi dia nak memberikan satu contoh, ni antara masjid yang tidak diimarahkan rumah. Rupa-rupanya dalam hal tersebut membawa kepada satu fitnah, dan itu cukup bahaya dalam hal tersebut. Jadi sebab apa kita nak mengambil itu penting. Innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan itu dasar kita niat, kita nak ambil gambar ni untuk apa? Untuk memperlihatkan keindahan Allah. Masya-Allah, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau untuk melakukan sesuatu maksiat, maka itu tidak dibenarkan untuk kita mengambil hal tersebut kerana ia merupakan wasilah yang membawa kepada sesuatu yang haram. Okey. Baik Ustaz, alang-alang kita sembang berkaitan dengan adab untuk ke rumah Allah ni. Kejap je lagi mungkin pencerahan daripada Ustaz berkaitan dengan bau nafas, bau badan. Cumanya kejap je lagi Ustaz ya. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, pernah tak kita bangun pagi-pagi, mungkin kita berhadapan dengan pelbagai kerenah manusia, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita. Jadi ada hukum-hukum yang kita tertanya-tanya bagaimana statusnya, ataupun mungkin ada persoalan-persoalan lain yang membelenggu fikiran kita. Jangan risau, segala jawapannya ada di sini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita bicarakan tentang fiqh pengurusan masjid. Kita mungkin nak ambil kesempatan sedikitlah kepada mereka yang telah baru dilantik menjadi ahli jawatan kuasa masjid, terutamanya wilayah persekutuan. Selamat bertugas, insya-Allah dapat laksanakan tanggungjawab dan amanah yang dikurniakan Allah itu dengan sebaiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin selepas ini katanya di Selangor pun akan ada juga. Tapi tak apalah, insya-Allah juga dapat lakukan yang terbaik. Hari ini kita bincangkan tentang fiqh pengurusan masjid bahagian yang kedua bersama dengan Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Baiklah Ustaz, sebelum kita rehat tadi sempat untuk saya tanyakan satu soalan, dan saya yakin ramai tertanya-tanya juga ni. Pergi solat okey dah, tapi tiba-tiba dah takbir tu datang pula sebelah kita ni yang bau badan dia macam aku kenal ni, mesti baru lepas makan sate ni. Ada pula yang dia punya bila amin je, amin, bau petai Ustaz. Jadi adakah pernah Rasulullah melarang bagi mereka yang ada bau nafas yang mengganggu ataupun bau badan yang mengganggu untuk ke masjid? Baik, terima kasih DJ Hadari atas soalan tersebut. Jika kita melihat daripada hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, man akala thauman au basal, barang siapa yang memakan
bawang putih ataupun bawang merah. Fala yaqribanna masajidana, maka janganlah sama sekali dia mendekati masjid-masjid kami. Fa innal malaikata ta'azza mimma yata'azza bihi al-ins, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya para malaikat ni akan berasa sakit. Malaikat sendiri pun dengar bau kita, bukan manusia, tapi malaikat akan ta'azza, dia akan terasa sakit, dia akan terasa tak sedap. Di saat ketika kita datang dengan makan itu hanya makan bawang putih dan juga bawang merah. Memang kalau tengok di negara Arab, memang bawang putih dan bawang merah itu di antara makanan yang biasa dia makan begitu sahaja. Bawang merah tu dimakan begitulah, bawang putih saya tak pernah lagi lah melihat. Tapi kalau di negara Arab ni, bawang merah tu besar-besar tu dia makan begitu sahaja waktu pagi. Masya Allah. Memang kalau solat bersama dengan mereka itu bila bercakap, bau tu akan keluar. Maka para ulama mengambil dalil daripada hadis tersebut, hukumnya adalah makruh. Makruh untuk kita menghadiri dalam keadaan berbau, dan dikiaskan dengan hukum-hukum berikutnya. Apa yang kita makan, mungkin kalau di negara kita tak adalah buat perbuatan seumpama itu. Betul. Kita makan petai, kita makan jering, kita makan apalagi tempoyak, durian dan sebagainya. Segala bau-bauan tersebut itu jika sekiranya menyakiti orang, memang menyakitkan, betul. Betul. Kita, ya Allah, sekali tu Ustaz dia keluar bau, subhanallah, apa dia musangking. Allahu akbar. Jadi waktu itu dia akan menyakitkan ataupun memberikan kesan pertama tidak khusyuk kepada orang yang menunaikan solat bersama dengannya. Maka pada saat yang serupa dia telah menyakitkan mereka. Perbuatan seumpama itu hukumnya adalah makruh, dan sebaiknya kita perlu untuk membersihkan diri kita daripada bauan tersebut. Dan sebab itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, laula asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah. Ya, kalaulah sekiranya tidak menyusahkan ke atas umat aku, nescaya aku akan perintahkan mereka itu untuk bersiwak pada setiap waktu. Kenapa bersiwak? Antara salah satu adalah untuk membersihkan mulut daripada bauan-bauan tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Itu berkaitan dengan bau yang tidak menyenangkan. Kejap lagi kita akan cerita pula tentang wangian yang terlampau. Tapi tak apa, sekejap je lagi. Cumanya Mas Niza di Facebook, sahabat kita, bertanyakan, membawa anak kecil ke masjid bukanlah satu kesalahan, malah mendidik. Tetapi kadang-kala mengganggu ibadah jemaah. Apakah hukumnya dan bagaimana solusi untuk menangani permasalahan tersebut? Takkan nak marah terus kan anak-anak tu. Yang kedua, apakah adab-adab mengadakan majlis akad nikah di masjid? Kadang-kala rombongan pengantin kurang peka dengan orang-orang yang sedang beribadat. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik, di dalam pertama terima kasih kepada Mas Niza, Puan Mas Niza atas soalan tersebut. Yang pertama berkaitan tentang soal anak-anak yang datang pergi ke masjid. Jadi salahkah mereka untuk datang bersama untuk menunaikan ibadah solat? Jawapannya tidak. Kerana berlaku di zaman Nabi SAW, di mana Rasulullah pernah membawa salah seorang daripada cucu baginda SAW, dan ketika itu Rasulullah dukung ketika menunaikan ibadah solat, termasuklah kisah yang berlaku kepada cucunya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, yang ketika itu berada di belakang Nabi SAW ketika solat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah mengajar, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum wa hum abna'u 10, ya, wa farriqu bainal madaji', atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, perintahkanlah olehmu terhadap anak-anakmu, auladakum bis salah, untuk menunaikan ibadah solat ketika usianya 7 tahun. Dan ketika usia 10 tahun pukullah dia. Dan kalaulah dan pada usia tersebut juga pisahkan dia daripada tempat pembaringan sama mereka. Jadi hadis tersebut mengajar dan menggesa kita untuk mengajar anak kita dalam usia yang masih lagi kecil, usia 7 tahun. Cuma bila melihat dalam hadis tersebut, maka para ulama juga dia mengikat hadis itu dengan ayat suci Al-Quranul Karim yang lain. Allah sebut apa tujuan masjid itu dibina. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Maka ayat tersebut dalam surah Al-A'raf ayat 31 itu menyatakan tujuan matlamat rumah Allah Subhanahu wa taala dibina adalah untuk mengangkat dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan demikian dia terikat dengan dua keadaan. Budak-budak yang datang pergi ke masjid, dia bermain-main. Waktu itu bukan sekadar bermain-main, kadang-kadang jemaah yang ada diletakkan cermin spek di hadapan, dipijak. Ya, handset yang diletakkan diambil, akhirnya menyebabkan jemaah ketika itu tak khusyuk. Apalah, saya punya handphone saya ni dibawa lari, takkanlah saya nak batalkan solat waktu itu, sebagai contohnya. Maka di situ terdapat hukum yang diutarakan oleh para ulama.
Sebab itulah kalau kita melihat pandangan-pandangan dalam kitab-kitab fiqh, jumhurul ulama termasuk dalam mazhab Asy-Syafi'i menghukumkan kalaulah sekiranya anak tersebut itu seorang anak yang kecil dan dia mumayyiz. Dia dapat bezakan bila ayahnya mengatakan nanti di situ buat baik, jangan kacau orang dan sebagainya, seperti mana yang berlaku dalam keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru baginda dalam riwayat dia tidak mengacau orang lain. Yang dikacau hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia tahu tentang keadaan tersebut dan dia adalah mumayyiz, maka anak tersebut bawalah pergi menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih aula untuk mendidik supaya jiwa mereka menjadi jiwa yang muallaq bil masajid, yang terikat dengan rumah Allah. Tetapi pada saat yang serupa, kalau sekiranya anak tersebut itu tidaklah mumayyiz, dia tak dapat nak beza, bagi nasihat macam mana pun memang perangainya begitu, melalak di masjid, maka pada saat yang serupa menyebabkan khusyuk seseorang yang menunaikan jemaah itu hilang. Jadi pada saat yang serupa ketika itu, maka lebih afdal tidak bersama. Sebab ada dibicarakan oleh para ulama berkaitan tentang pernah dibicarakan hal tersebut. Memang dibicarakan oleh para ulama dalam empat mazhab. Berbicara tentang berkaitan tentang hal tersebut, dan lebih khusus di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maka ketika itulah dalam mazhab mengatakan makruh juga membawa kanak-kanak yang tidak mumayyiz, yang ketika itu dia akan mengganggu orang lain. Kalau dia boleh jaga, itu silakan. Dan pada saat yang serupa, sebaik mungkin juga tidak menjadi masalah. Pihak masjid mungkin menyediakan tempat untuk hadanah ataupun tempat untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Mungkin ada tempat permainan yang dijaga dan dikawal rapi. Sebab sekarang ni pun bahaya juga kalau dibiarkan anak itu bersendirian, ada masalah-masalah lain yang mungkin berlaku. Jadi mungkin pihak masjid juga bersedia untuk menyediakan tempat-tempat yang tertentu bagi membina suasana yang kondusif. Kemungkinan mungkin anak-anak tersebut bermain, memanglah sikap mereka suka bermain. Jadi mungkin dia mendengar ayat Allah, itu akan memberikan ketenangan. Sedikit nasihat Ustaz kepada mungkin golongan dewasa yang pernah memarahi anak-anak yang membuat bising di masjid. Sebab bukan apa, saya sebagai yang juga belajar, kita risau, takut satu masa nanti anak-anak tu takut nak ke masjid sebab dah pergi masjid kena marah. Mungkin sedikit nasihat daripada Ustaz. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan hal tersebut, kita rujuk balik kepada ayat dalam surah Ali Imran. Saya terlupa ayat dia, tapi dalam ayat 100 lebih lah. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Jadi dalam ayat itu Allah mengatakan, maka dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kamu menjadi lembut kepada mereka. Maknanya sifat dan dakwah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah secara kasar, tapi dengan secara lemah lembut, dan itu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan, dan dalam ayat itu Allah mengatakan, kalaulah kamu bersikap keras, kalaulah sekiranya kamu bersikap kasar, lam faddu min haulik, nescaya orang-orang yang berada bersama sekitar kamu itu akan melarikan diri dan menjauhkan daripada kamu. Jadi jelas sekali daripada ayat tersebut mengajar agar kita pandai bagaimana kita nak tackle anak-anak tersebut. Mungkin kita kata, anak-anak sekalian, siapa yang berjaya nanti senyap ketika solat, pakcik akan bagi duit RM1 sebagai contoh. Mereka mungkin nampak duit RM1, ni dapat duit ni. Masing-masing pun diam ketika itu. Ingat, pakcik tak nampak, pakcik sembahyang di depan, tak apa, Allah nampak. Dan satu, malaikat akan mencatat. Contohnya kita berikanlah peringatan kepada mereka, dan situ ada CCTV tu, tengok ada CCTV yang dilihat. Mungkin dengan cara sedemikian rupa, maka kanak-kanak ketika itu mula untuk menjaga. Siapa yang tak berjaya tak akan diberikan habuan seumpama itu. Tak apalah, mulakanlah dengan hal tersebut. Sebab kanak-kanak dewasa lain lah. Takkan dewasa kita nak bagi habuan seumpama itu kan. Itu tak masuk akal. Itulah, saya bukan apa Ustaz, saya terdetik terlihat satu video yang tular dalam bulan Ramadan tempoh hari, bagaimana ada sebuah masjid atau surau ini, dia mengajak anak-anak muda untuk datang ke masjid. Setiap kali datang dia akan dicop. Jadi kalau cukup sebulan tu, boleh claim ataupun boleh kita adik-adik ni boleh mohon hadiah, antaranya dapat permainan video dan lain-lain. Masya-Allah. Subhanallah, semangat anak-anak tu datang ke masjid. Bila Ustaz, ini soalan yang kita nanti-nantikan dari tadi ni, perhiasan dan wangian yang terlampau. Maklumlah, baru beli emas sampai ke siku katanya. Jadi kalau terlalu banyak perhiasan, wangian pula kadang-kadang tu menusuk hidung, adakah ia boleh? Silakan Ustaz.
Baik, dalam hal tersebut kita ambil balik daripada ayat yang saya bicarakan tadi. Di saat ketika kita nak keluar ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama Allah kata khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi keluarlah kamu, ambillah oleh kamu akan perhiasan-perhiasan kamu, dan ulama telah jelaskan. Antaranya tadi Al-Imam Ibn Katsir mengatakan iaitulah berhias dengan bercantik, memberikan kita sesuatu yang indah. Dibolehkan bagi lelaki. Nanti dulu tak habis cerita dia. Lelaki kita nak pakai minyak wangi, memanglah ya supaya orang datang pun seronok dekat dengan kita. Ni beli minyak wangi ni daripada mana? Saya pernah ditanya seumpama tu, Ustaz beli kat mana ni minyak wangi ni? Sedap bau dia terus. Alhamdulillah. Dia menghubungkan, merapatkan hubungan silaturahim. Lagi satu, dan yang kedua, memang itulah anjuran untuk kita pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bagi seorang wanita, pertama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyebut, innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Sesungguhnya seorang wanita bila dia keluar mana-mana tempat, waktu itu syaitan dia akan mengintai-ngintai dan dia akan melihat, dan waktu itu dia akan meletakkan dalam hati setiap jiwa seorang rijal, lelaki ketika itu akan menimbulkan rasa seronok. Kita tengok wanita ni cantik lah dan sebagainya. Memanglah dari sudut hukum yang asal wanita tidak dibenarkan untuk menuju ke rumah Allah, dan lebih baik untuk solat di rumah. Sebab antara puncanya kerana memang wanita itu dia adalah merupakan satu ujian Allah berikan kepada lelaki dari sudut keinginan, kemahuan dan sebagainya. Maka sebab itulah dilarang kepada mana-mana wanita saat ketika nak menuju ke rumah Allah, mereka memakai wangi-wangian sehingga sampai kadang-kadang baunya Masya Allah semerbak, begitu kuat. Tapi kalau hanya sekadar bau hanya antara dia dengan wangian tersebut, tujuannya adalah tajamul tadi, untuk memperhiaskan diri, itu tidak menjadi masalah. Yang tidak dibenarkan bau, ketika datang dia memang akan menusuk pada orang lain, bau masuk umpama ini dan sebagainya, maka itu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar, dan syaitan ketika itulah akan memberikan ataupun akan menggoda khususnya kepada golongan lelaki itu untuk menimbulkan rasa yang lain selain daripada zikrullah, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dia satu jawapan yang padat, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat sama-sama fikir-fikirkan. Jadi insya-Allah lagi dan lagi kita akan bicarakan tentang topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami, dan kembali lagi selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang mana kami difahamkan bukan sekadar ditonton oleh rakyat negara Malaysia saja. Bahkan ada sahabat-sahabat Tanyalah Ustaz yang mungkin menonton dari Singapura, apa khabar orang-orang kota Singa. Ada juga sahabat-sahabat dari Indonesia. Terima kasih ya Pak, Ibu, dan juga kepada sahabat-sahabat yang juga menonton dari Brunei. Terima kasih kerana terus menjadikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru sebagai tontonan pada pagi anda. Dan pada pagi ini kita bicarakan tentang fiqh pengurusan masjid bahagian yang kedua, dan pencerahan dan ilmu kita dapat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Terus hubungi kami di talian 18881677, ataupun boleh terus tinggalkan soalan anda. Kami alu-alukan, kami nantikan soalan daripada anda, cumanya mesti padat, tepat dengan topik, dan insya-Allah kami alu-alukan. Boleh tinggalkan di ruangan komen di Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia, selesai saya maklumkan bagaimana platform ataupun cara memudahkan anda untuk tanyakan soalan. Baiklah, masih lagi bersama dengan Ustaz. Baik Ustaz, soalan daripada Syahir Alia Muhammad di Facebook ni, katanya trend sekarang
majlis perkahwinan dibuat di perkarangan masjid. Salah satu tujuannya untuk menyuruh tetamu yang beragama Islam menunaikan solat apabila masuk waktunya. Tetapi bagaimana pula dengan muzik dimainkan? Selamat pengantin baru. Mungkinlah kan. Satu lagi soalan mungkin kita boleh kaitkan kembali jawapan daripada soalan Mas Niza tadi. Apakah antara adab mengadakan majlis akad nikah di masjid? Sebab kadang-kadang ada yang kurang peka kepada orang yang sedang beribadat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas soalan daripada Syahira Alia atas soalan tersebut. Yang pertama, apakah dibenarkan masjid mengadakan akad nikah? Ya. Tidak menjadi masalah untuk masjid mengadakan proses akad nikah di perkarangan masjid. Di perkarangan, hatta di dalam masjid sendiri pun tidak menjadi masalah. Sehingga ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata a'linun nikah wadribud dufuf fil masajid, kan? Iklankanlah oleh kamu akan pernikahan tersebut supaya orang tahu yang seseorang itu telah pun berkahwin. Dan kemudian yang kedua, pukullah duf di masjid, ya. Walaupun di situ ada perbincangan di kalangan para ulama mengatakan hadis itu dhaif, tetapi di kalangan para ulama juga ada memberikan penjelasan dia bukan dalam masjid duf tu dipukul, tapi dia berada di luar daripada masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam keadaan yang demikian. Maka apapun ala kulli hal, akad nikah itu boleh dan dibenarkan untuk diadakan di masjid. Cuma tentang persoalan muzik yang dipasang, kita kena ingat apa matlamat kita adakan akad nikah tersebut. Ya, orang kata nak bina masjid lah Ustaz, betul lah. Akad nikah tu dia bina masjid dengan maksud nak mengikat hubungan supaya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang itu matlamat perkahwinan. Tapi pada saat yang serupa, bila diadakan di rumah Allah, ada syarat khusus yang perlu dijaga, ya. Sebab rumah Allah ni bukan tujuannya untuk berdendang. Betul. Rumah Allah Subhanahu Wa Taala bukan tujuannya untuk berhibur, tapi rumah Allah adalah untuk mengangkat zikrullah Subhanahu Wa Taala. Kalau diisi dengan dendangan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menjadi masalah. Didendang dengan bacaan ayat suci Al-Quran, qari kita pada waktu tersebut membaca dalam keadaan demikian, itu tidak menjadi masalah. Itu yang pertama, dia perlu jaga, sebab rumah Allah bukan dibina untuk mengikat ataupun untuk didendangkan dengan suara-suara selain daripada zikrullah. Baik, kemudian yang kedua, dari sudut waktu juga perlu untuk diambil perhatian. Bila akad diadakan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, waktu ketika solat zuhur dah masuk dah, azan, waktu itu baru diadakan akad nikah tersebut, itu juga adalah sesuatu yang tidak wajar. Ya, sebab rumah Allah ini untuk kita tunaikan solat. Betul. Bila masuk sahaja pada waktunya, dan Rasulullah sendiri pun mengajar pada kita ini afdal, bila disebut afdalul a'mal, amalan yang terbaik itu adalah as-salatu ala waqtiha, iaitu kita sembahyang pada waktu yang telah pun ditetapkan oleh Allah, dan sebaik-baiknya di awal waktu yang kita nak tunaikan. Betul. Apatah lagi berbicara dengan rumah Allah. Dia bukan rumah kita. Rumah Allah ni memang untuk kita tunaikan. Azan masuk sahaja, kita tunaikan ibadah solat tersebut. Dan kemudian yang ketiga, iaitulah perkara berkaitan tentang kehadiran tetamu-tetamu yang hadir ketika meraihkan majlis perkahwinan tersebut. Juga dia perlu untuk pelihara adab-adab. Ya. Kadang-kadang datang dalam keadaan tidak menutup aurah. Masjid bukan tujuan untuk dibuka lagi pintu-pintu maksiat. Ya, datang jemaah nak tunaikan solat tadi dah khusyuk dah. Tengok-tengok dengan sebab majlis tersebut tadi tak jadi. Ya Allah, muda pula perempuan tersebut. Kemudian runtuh iman. Aduh. Akhirnya sembahyang tadi tak khusyuk dah. Solat nak ditunaikan, zikrullah itu hilang. Satu. Kemudian yang kedua, perkara yang berkaitan tentang soal haid. Ya. Maknanya wanita-wanita yang haidun ataupun yang datang bulan ketika itu pun kena berhati-hati. Sebab rumah Allah ni dia tidak sama dengan rumah kita. Betul. Rumah Allah, rumah ibadah ini kan Allah sebut wala junuban illa abiri sabil dalam surah An-Nisa. Dan tidak boleh untuk mendekati rumah Allah antaranya adalah junub, orang yang berjunub, melainkan dia dapat hanya sekadar melintas melalui rumah Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau duduk al-muqs yang disebut dalam kitab fiqh, tinggal duduk di dalam masjid tersebut, adalah hukumnya adalah haram untuk berada dalam keadaan demikian. Apatah lagi datang tadi bukan untuk dengar menuntut ilmu. Betul. Bukan tujuan-tujuan untuk zikrullah, tujuannya adalah hadir ketika itu, maka kena raikan. Jadi pada saat tersebut apa yang dia buat? Duduklah dia kat luar daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam hal yang demikian dia tidak dibenarkan disebabkan datang bulan.
Baik. Ini di antara perkara-perkara yang perlu dilaksanakan. Dalam Quran tadi Allah sebut wala junub, berjunub je. Dia bukan datang bulan. Junub ni dia boleh bersihkan dengan mandi hadas. Selesai. Tapi kalau orang yang datang bulan ni dia berminggu-minggu dia terpaksa menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam. Jadi itu perlu dititik beratkan Ustaz ya, supaya kita menjagalah adab-adab yang berada di sana. Baik, cumanya Ustaz, saya terpanggil untuk tanyakan soalan ini juga. Kebersihan kita semua sedia maklumlah, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu separuh ataupun tunjang daripada iman. Perkara pertama yang kita kena fikirkan, aspek kebersihan ialah sangat penting sebagai mukmin. Ada yang tidak menjaga kebersihan dalam kawasan masjid. Kadang-kadang tu macam tadilah kita sebut tentang penggunaan tandas. Tengok-tengok tandas, dia guna pandai tapi nak cuci tak pandai. Tinggallah khazanah-khazanah yang ada dekat kat situ kan Ustaz kan. Jadi mungkin nasihat Ustaz kepada semua, bukan sekadar di tandas sahajalah, tetapi mungkin di kawasan dalam masjid, perkarangan masjid, supaya menjaga kebersihan itu sendiri. Baik, itu satu perkara yang sepatutnya dititik beratkan bagi orang-orang umarul masjid, mereka yang mengimarahkan rumah Allah. Sebab bila sebut sahaja orang yang beriman, dia mesti memiliki sifat-sifat yang ada pada diri dia. Antara sifat orang yang beriman, memang dalam hadis mengatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Bila kamu melihat seseorang itu seringkali berulang-alik ke rumah Allah, saksikan dalam dirinya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu betul. Dalam hadis itu menyatakan dia beriman. Tapi ciri beriman itu kadang-kadang tak ada dalam diri kita. Apa ciri orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Antaranya dia mematuhi perintah daripada Allah. Betul. Jadi Allah sebut dalam keadaan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka untuk orang-orang yang bertaubat pada Allah dan mereka yang sentiasa menyucikan. Suci daripada zahir dan suci daripada batin. Zahirnya bagaimana? Kita jaga kebersihan tersebut. Apatah lagi kita pergi ke tandas. Tandas ni wakaf, bukan untuk kita seorang. Betul. Lainlah kalau untuk milik kita seorang. Tak, dia adalah merupakan hak milik untuk semua daripada kalangan manusia yang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu jaga. Sebab apa? Berpegang kepada hadis yang Hadari tadi cerita sebutkan at-tahuru syatrul iman, bahawa membersihkan, kebersihan itu adalah merupakan separuh sebahagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersihan perlu dijaga. Yang kita nak jaga siapa? Rumah Allah. Bayangkan pejabat pun kita jaga kebersihan. Yang sekarang ni ada istilah ISO dan sebagainya kan. Nak jaga lihat standard tersebut. Ni kena jagalah kebersihan tersebut. Bukan main macam-macam. Tapi rumah Allah tidak dijaga, satu kerugian yang besar. Sebab rumah Allah ni bukan milik kita. Dia adalah merupakan milik Allah. Tiba-tiba rumah lebih diutamakan, pejabat lebih diutamakan. Di mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu satu muhasabah dan soalan yang penting untuk kita letakkan dalam diri kita. Baik. Kebersihan itu sangat penting. Di hujung-hujung nanti insya-Allah saya nak tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan ramai yang pergi ke masjid tapi menyusahkan orang pula Ustaz. Dia parking ataupun meletakkan kenderaan tu menyusahkan laluan. Itu nanti insya-Allah kita akan tanyakan sebentar saja lagi. Cumanya Ustaz, kita akan rehat seketika dan kita akan tutup di TV3 dan sambungannya sebentar saja lagi di TV9. Jadi terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa kami bawakan pelbagai topik yang berbeza-beza dan kami bawakan ahli panel yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya para penonton sekalian tetap sama, iaitu berkongsi ilmu, menceritakan keindahan Islam dan membawa pelbagai topik untuk kita sama-sama faham. Itulah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini, pada pagi ini, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi, kita bicarakan tentang fiqh pengurusan masjid bahagian yang kedua. Baik Ustaz, kita nak teruskan perbincangan kita dan saya tertarik untuk bawakan soalan daripada Muhammad Izzuddin di Facebook ni. Katanya masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam seperti solat, zikir dan aktiviti ibadah yang lain. Cumanya apakah hukum berjual beli dalam masjid dan juga di perkarangan masjid? Mungkin Ustaz boleh kongsikan.
Baik, terima kasih atas soalan Izzuddin berkaitan tentang hal tersebut. Memanglah rumah Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang telah pun disebutkan, tujuannya adalah untuk berzikir, mengingati Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, jika tidak silap dalam hadis itu disebut Rasulullah mengatakan, sesiapa yang berjual beli di rumah Allah, la arbahallahu tijaratak. Allah tidak akan memberikan keuntungan atas perniagaan yang kamu niagakan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan barang siapa yang menyebut mencari barang yang hilang ketika itu, bahkan disebut dengan kalimah barang yang hilang itu menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Sebab dalam hadis Rasulullah sebut dengan kalimah dhallah. Dhallah ni seekor binatang, lembu ke kambing ke dan sebagainya disebut dengan dhallah. Kalau sesuatu yang hilang itu disebut dengan luqatah dan sebagainya, kalimah luqatah, tapi tidak disebut dalam hadis begitu. Maka para ulama mengambil dalil kenapa tidak dibenarkan untuk berniaga dan mencari-cari barang yang hilang ketika itu, sebab akan menyebabkan tashwis ataupun mengganggu jemaah-jemaah yang ada. Siapa jumpa barang saya begini, siapa ni, dan hatta termasuk perniagaan. Orang berniaga kita tahulah, dia akan berniaga, dia akan memanggil kita, dia akan menyebut. Itu di antara punca kenapa tidak dibenarkan perniagaan seumpama itu, kerana ia akan mengganggu situasi khusyuknya para jemaah untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran daripada itu datangnya hadis yang mengatakan, sesiapa yang berniaga di rumah Allah, Allah tidak akan memberikan keuntungan pada perniagaan tersebut. Sesiapa yang mencari barang yang hilang, maka ketika itu Allah tidak akan memulangkan, la raddallahu alaik, Allah tidak akan mengembalikan semula barang yang hilang itu kepada kamu. Cuma soalan timbul, Ustaz, kalau sekiranya kami umumkan ada orang tertinggal kunci dan sebagainya, anak yang ditinggalkan, anak dekat sekian ni, anak siapa ni, jadi benda yang hilang juga tu. Jadi apakah dia dibenarkan ataupun tidak? Maka dalam hal tersebut itu dibenarkan. Kenapa? Sebab sebenarnya itu adalah kerja yang membawa kepada kebaikan. Ada ayat Quran Allah sebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu saling bantu-membantu dalam perkara yang membawa kebaikan. Mempertemukan semula di antara anak yang hilang dengan keluarganya, itu adalah satu benda yang baik, dan memulangkan semula kunci yang telah pun tertinggal ketika itu juga adalah satu perkara yang penting untuk orang yang mencari-cari kunci tersebut. Maka dalam hal tersebut itu juga tidak menjadi masalah. Cuma konsepnya tadi, tujuannya tidak berlaku tashwis, tidak berlaku gangguan. Cuma jual beli tu Ustaz, adakah dalam dewan solat sahaja tidak baik? Kalau di perkarangan masjid bagaimana? Dia yang melibatkan fil masjid. Dalam hadis disebut dalam masjid. Jadi kalau katakan di luar daripada kawasan masjid, itu tidak menjadi masalah. Untuk nak berniaga luar daripada masjid tersebut ada ruang untuk diadakan jual beli, maka itu tidak menjadi masalah untuk berniaga. Sebab perniagaan itu juga penting. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, di situlah mereka membolehkan mereka itu mendapat keuntungan untuk membayar zakat dan sebagainya. Okey Ustaz, mungkin kita nak bawakan juga soalan sebelum saya bawakan satu soalan berkaitan dengan tertidur dalam masjid ni. Soalan yang ramai juga tertanya-tanya berkaitan dengan saf kanak-kanak. Mungkin ada kanak-kanak ni yang masuk ke dalam saf orang dewasa, katanya tak boleh, kena duduk belakang, kamu kanak-kanak ni. Adakah memang sepatutnya begitu, ataupun sepatutnya tidak ada masalah untuk kanak-kanak itu berada di celah-celah dewasa? Baik, terima kasih. Soalan tersebut berkaitan dalam hal ini, para ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sebagai contohnya telah pun diajar tentang sufuf, aina sufufir rijal, di mana tempat saf bagi orang dewasa, al-atfal, bagian golongan kanak-kanak. Jadi kenapa dibuat demikian? Sebenarnya itu bukanlah merupakan merujuk kepada wajib, tapi itu adalah merupakan ala wajhil mustahab. Maknanya al-istihbab, artinya tujuannya adalah untuk menunjukkan sunnahnya begitu, sunat begitu untuk dilakukan demikian. Sebab apa? Kerana mengambil hadis daripada Nabi SAW, Rasulullah kata, la yalini ulul ahlam, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Jadi yang akan berada dekat dengan aku ini, mengikuti aku ini adalah ulul ahlam. Siapa dia ulul ahlam? Iaitu orang yang dewasa, orang yang mumayyiz, orang yang dapat mengetahui akan berkaitan tentang hukum hakam solat itu sendiri. Jadi hadis itu mengajar pada kita memang saf yang pertama, apatah lagi yang berada di belakang daripada imam, itu mestilah daripada orang yang dewasa. Sebab apa? Saat ketika imam terbatal solat nanti, yang akan menggantikan adalah makmum yang berada betul-betul di belakang daripada imam tersebut. Jadi sebab itu adanya hadis tersebut. Kemudian timbul soalan tadi, bagaimana dengan kanak-kanak yang berada di hadapan?
Kanak-kanak yang berada di hadapan kalau sekiranya dia sampai awal dan kanak-kanak tersebut terdiri daripada kanak-kanak yang mumayyiz, kedudukannya dalam keadaan demikian, maka dia lebih layak untuk berada di hadapan dan tidak selayaknya bagi mereka yang datang lewat walaupun dewasa itu untuk menarik anak tersebut agar dia berada di belakang. Tak Ini boleh, berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Imam Muslim. Sayyidina Abu Hurairah dalam hadis tersebut, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqun bih." Barang siapa yang berdiri daripada tempat dia duduknya di masjid itu dan kemudian dia kembali semula. Dia berdiri tadi sebab dia ada hajat. Ada sesuatu, mungkin wuduknya terbatal, dia turun dan kemudian dia datang balik, dia lebih berhak untuk berada pada tempat tersebut. Tapi syaratnya sekejap lah, bukan lama. Dalam tempoh dia nak mengambil wuduk, dia letakkan barang di situ, maka dia berhak sebab dia adalah merupakan orang yang selayaknya berada pada tempat tersebut. Dia bukan maknanya chop soft tu. Dah ada geng chop soft pun ada juga. Ini kawasan saya. Padahal tak datang-datang pun. Itu tak boleh lah. Tapi soal dia dah berada di tempat tersebut dan kemudian wuduknya terbatal, dia nak ambil wuduk semula, dia datang balik, dia berhak untuk berada pada tempat tersebut. Dan hadis itu tidak menyebut siapa pun. Cuma tinggal lagi tadi kanak-kanak tersebut, dia yang tidak dibenarkan itu bila dia berada betul-betul berada di belakang saf imam ataupun berada belakang imam, sebab selayaknya yang menggantikan imam itu adalah orang yang memahami tentang hukum hakam tersebut. Senang. Lepas ni ayah-ayah yang mana bawa anak-anak ke masjid tu dah tahu dah perincian daripada Al-Fadhil Ustaz tadi. Baiklah Ustaz, kita nak bawa juga persoalan berkaitan dengan sembang-sembang di masjid. Okey, ni ada ala-ala kita sembang pasal jual beli tadi tu. Sekarang ni saya nak tanyakan, mungkin mewakili soalan ini para penonton di luar sana. Macam mana Ustaz, boleh ke kalau kita bersembang berkaitan perkara keduniaan? Maklumlah yang datang ke masjid tu semuanya bos-bos syarikat. Dia cerita projek aja sementara nak menunggu azan tu. Boleh ke Ustaz? Subhanallah. Terima kasih atas soalan ini. Ini soalan yang mencabar juga untuk dijawab. Saya nak sebut ada sebuah hadis. Saya sempat untuk membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat daripada Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, "Sayakunu fi akhiriz zaman qaumun yakunu hadithuhum fi masajidihim laisa lillah fihimul hajah. Laisa lillahi fihimul hajah." Akan berlaku di akhir zaman nanti suatu kaum yang mana perbicaraan mereka itu di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, tiadalah bagi Allah itu pada mereka hajat dan keperluan. Maknanya Allah akan tinggalkan mereka, Allah tiada hajat pada mereka. Sebab apa? Perbincangan mereka itu adalah berkaitan tentang soal-soal dunia, cerita berkaitan dengan hal tersebut, yang akhirnya menimbulkan saat ketika berada di rumah Allah itu sama macam berada di pejabat. Serupa berada di rumah, tidak diisi kehidupannya dengan ketenangan, iaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sedangkan di masjid kan? Sedangkan dia berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rugilah dalam keadaan demikian. Cumanya ada dibahaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya baca sedikit pandangan yang dibicarakan oleh Imam An-Nawawi. Dia kata apa? Wa qad ra'a al-Imam An-Nawawi jawazul hadithil adi wa in sahabahu dhahkun khafif. Jadi tidak menjadi masalah kalau dia berbicara sedikit je. Itu pun perbicaraan biasa je, cerita macam biasa, bergurau sendera, ada ketawa yang khafif, maknanya ada satu ketawa yang ringan, kerana dalam hal ini ada riwayat daripada Imam Ahmad, daripada Jabir ibn Abdullah, dia menyaksikan lebih daripada 100 kali di masjid di mana beliau bersama dengan para sahabat. Mereka ini yatadzakaruna syi'ra wa asya'a min amril jahiliyah. Jadi bercerita tentang syair. Ada perkara-perkara di zaman jahiliyah dulu mereka cerita. Dulu kita macam mana ya dulu masa zaman jahiliyah. Itu ada cerita tersebut lebih daripada 100 kali. Itu daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dan kata daripada beliau farub, dan kadang-kadang baginda tertawa bersama dengan mereka bila cerita tentang bab tersebut. Maknanya tak semua kan. Dia bertemu ada cerita. Tapi jangan dijadikan ia sebagai cerita yang tetap dan kekal. Setiap kali datang masjid kita akan cerita nanti bab tersebut. Itu akan menimbulkan makruh ketika kita berbicara tentang soal tersebut. Ya. Okey, itu dia satu perincian, dan insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama faham. Dan sekejap saja lagi soalan Ustaz berkaitan dengan tertidur dalam masjid. Cumanya nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Terima kasih para penonton sekalian kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah, saya nak mohon kepada anda semua senang sahaja untuk mencapai pahala yang percuma. Memanglah pahala percuma kan? Pahala yang mudah. Caranya macam mana? Yang menonton di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3, anda hanya perlu tekan butang kongsi ataupun dengan izin share. Yang mana mungkin ramai lagi yang akan menonton dan akan mendapat manfaat tentang perbincangan kita. Terutamanya perbincangan pada pagi ini, fiqh. Kita bicarakan tentang fiqh pengurusan masjid bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Baiklah Ustaz, kita tak nak buang masa sebab banyak pula soalan ni Ustaz. Okey, Izzuddin di Facebook, beliau bertanyakan, masjid merupakan, maafkan saya, Jai. Jai katanya, dari pengalaman saya waktu salat Jumaat ketika khutbah sedang dibaca, ramai tertidur. Saya tak pernah lah, tapi pernah jugalah. Mana satu ni? Mungkin disebabkan penat bekerja. Maklumlah kawasan perindustrian kan Ustaz kan, sebagai contoh. Boleh Ustaz terangkan tidur yang bagaimana yang boleh membatalkan wuduk? Dan apa yang saya lihat, kata Jai ni, majoritinya tidak tetap papan punggung. Macam mana tu Ustaz, mungkin boleh kongsikan? Baik, terima kasih atas soalan daripada Jai soalan tersebut. Dan itu menjadi kebiasaan hari Jumaat. Cuma kalau seboleh mungkin, sebab itu sebaik mungkin kalau boleh kita jadikanlah Jumaat itu sebagai waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia adalah merupakan Sayyidul Ayyam. Betul. Dan banyak keistimewaan pada hari Jumaat yang mungkin kalau boleh dibicarakan dengan satu topik yang khusus. Cumanya dalam hal tersebut berkaitan dengan tidur. Tidur ni tak semestinya pada hari Jumaat, hari apa pun. Apakah dia akan membatalkan wuduk? Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah kata la tuqbalus solah. Tidak akan diterima solat seseorang itu ketika dia berhadas hatta yatawadda, sehinggalah dia berwuduk semula. Jadi dalam keadaan demikian, bila masa kita sedar yang kita ni batal ataupun tidak? Waktu ketika tidur kita tidak sedar. Betul. Maka sebab itu ulama mengambil dalam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan kalau sekiranya tidurnya adalah tidur yang khafif, tidur yang ringan, dia tertidur begitu dalam keadaan demikian antara sedar dan tidak, dengar juga baca doa, angkat tangan kemudian adalah kesedaran seumpama itu. Kalau tidur yang khafif, yang ringan, itu dia tidak membatalkan wuduk. Tetapi kalau sampai tidur dalam keadaan tidak tetap, punggungnya naik, memang tak sedar langsung, dalam keadaan tidur yang itu disebut dengan nama sakil lah, tidur yang berat. Dalam keadaan demikian sehingga menyebabkan berubahnya tempat duduknya ketika itu. Kalau begitulah keadaannya, saya tak pastilah kalau ada orang sampai sengit begitu dan sebagainya kan, dalam keadaan demikian maka itu akan menyebabkan wuduknya terbatal. Wuduknya terbatal sebab dia beralih punggung. Dalam kitab fiqh tu dia kata beralih punggung tersebut itulah. Dalam keadaan demikian itu akan menyebabkan wuduknya terbatal sebab ketika itu memang dia tak sedar. Nak kata dia berwuduk macam mana? Dalam keadaan dia tidak sedar, dalam keadaan demikian macam-macam boleh berlaku. Sebab itu ada sunat dalam sunnah Nabi SAW mengajar pada kita membasuh tangan. Bangun daripada tidur, sebab apa kita tak tahu tangan ni letaknya di mana ketika itu. Dalam keadaan demikian itu tidur. Apatah lagi dengan angin yang keluar daripada perut kita pun kadang-kadang kita tak sedar. Yang sedar siapa? Sahabat teman sebelah je. Kau ni teruk betul lah time tidur ni berkentut dan sebagainya kan. Wallahu a'lam. Baik, itu dia. Cumanya mungkin saya nak selit sedikit lah. Saya nak bagi kredit lah kepada Tuan Imam ataupun Khatib di Masjid, maafkan saya, Surau di Majlis Sukan Negara. Yang mana Ustaz, kalau saya pergi ke sana, khutbahnya, Tok Khatibnya, kalau sekali khutbah memang tak tidur semua. Subhanallah. Takkan tertidur sebab betapa tegasnya kan. Baik, itu dia pengalaman lah Ustaz. Baiklah Ustaz, ni soalan juga ala-ala kita sembang berkaitan dengan Jumaat ni, solat Jumaat ni. Ada yang pergi solat Jumaat, okey dah Ustaz. Sedangkan dalam hadis Nabi dinyatakan seringan-ringan iman itu ialah mengalihkan gangguan di jalan. Ada orang pergi solat Jumaat, letak kereta pula ikut suka. Ni kita cerita dekat kawasan masjid ya, kadang-kadang tu sampai orang nak keluar pun tak boleh, sampai terpaksa horn apa semua. Maklumlah dianya habis paling lambat, zikir pun lama. Jadi bagaimana Ustaz status ibadah dalam keadaan dalam masa yang sama menyusahkan orang?
Silakan Ustaz. Subhanallah. Satu perkara yang perlu kita ambil perhatian juga tentang soal tersebut, menyusahkan orang lain ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Betul, dalam hadis tersebut muttafaqun alaih, di mana Rasulullah menyebut al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittun, bahawa sesungguhnya iman itu ada 70 lebih ataupun 60 lebih daripada ciri-ciri orang yang beriman. Yang paling tinggi a'laha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan kalimah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa adnaha, dan paling rendah iman itu imatatul adza anit tariq, iaitu dengan membuang segala bentuk kerosakan ataupun perkara yang akan menyakitkan orang lain di jalanan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah kata tumitul adza anit tariq sedekah, membuang sesuatu yang susah, yang kotor, yang rosak, yang menimbulkan bahaya kepada orang lain di jalan, itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan demikian kita menyusahkan orang, maknanya kita tidak termasuk daripada kalangan orang yang masih lagi sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rugilah kita. Kita buang, maknanya kita tidak menyusahkan orang lain, itu juga akan diberikan pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita fikirkan. Jangan menyusahkan orang lain selagi memang ada ruang. Contoh katakan dalam masjid memang ruangnya banyak, cuma nanti sebab semata-mata sebab nak keluar susah. Parking kat luar ni senang ustaz, kami keluar. Tapi pada saat yang serupa dia tidak tahu, dia menyusahkan orang lain. Orang lain nak memandu kereta ke depan, tak perasan tengah-tengah jalan tu ada kereta. Kereta yang berhenti disebabkan kerana dia lewat keluar daripada tempat untuk menunaikan ibadah solat. Sebaik mungkin kita elakkan sebab kita nak dapatkan pahala yang banyak di sisi Allah dan nak melahirkan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ingatan yang sangat cantik daripada Ustaz. Jadi para penonton sekalian, kalau dah terlambat tu parkinglah jauh sikit, tak apa. Siapa suruh lambat, kan? Baiklah Ustaz, soalan daripada Rahimah Saud di Facebook berkaitan dengan tirai Ustaz. Katanya penggunaan tirai untuk membahagikan saf lelaki dengan saf perempuan telah diamalkan sejak lama dulu dalam surau dan masjid di Malaysia. Dulu tirai-tirai legap digunakan, tetapi mutakhir ini, sejak akhir-akhir ini ada pasang tirai daripada kain yang jarang. Apakah sebenarnya daripada ajaran Rasulullah SAW tentang penggunaan tirai ini? Macam mana kaedah yang sebenarnya? Yang kedua, azan 2 kali sebelum subuh adalah sunnah. Kenapa hanya masjid di beberapa buah negeri sahaja yang menjalankan sunnah tersebut? Silakan Ustaz. Terima kasih atas soalan Rahimah Saud. Soalan tersebut yang pertama berkaitan dengan tirai. Berkaitan dengan tirai ini sebenarnya diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa akhiruha nisa'uha. Jadi Rasulullah menyatakan sebaik-baik saf bagi seorang lelaki itu adalah yang di awal. Dan sebaik-baik bagi wanita yang berada di terakhir, yang berada di hujung. Tujuannya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Maknanya kalau katakan perempuan berada di belakang dekat dengan lelaki, kan dia menimbulkan fitnah tersebut. Macam-macam fitnah boleh berlaku lah. Itu nak perdetailkan, saya rasa DJ Da'i Hadari pun mengetahui akan hal tersebut. Jadi dalam keadaan demikian itu yang terbaik. Lantaran daripada itu diletakkan sutrah ataupun diletakkan istilah dia tirai, sitar ada sitar yang diletakkan ketika itu, ada tirai yang diletakkan, tujuannya mengelakkan daripada timbul fitnah tersebut. Dalam keadaan demikian itu tidak menjadi masalah. Adapun tirai terpulang nak letakkan tirai ataupun tidak, itu tidak menjadi masalah tentang persoalan tersebut. Terpulang kepada pihak masjid untuk mengadakannya. Baik, yang tujuannya apa tadi? Nak mengelakkan timbulnya fitnah tersebut. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang berkaitan tentang solat subuh sebanyak 2 kali azan, itu sudah pun dilakukan di zaman Nabi SAW dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan riwayat daripada Imam Muslim. Cuma kita kena ingat azan tersebut itu hukumnya adalah sunat. Cuma azan subuh itulah yang paling penting, sunat muakkad. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dalam hatinya ada ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam azan itu apa tujuan? Kita kena tahu apa matlamat sebenarnya dua kali azan tersebut. Dalam hadis menyebutkan la yamna'unna ahadukum adzanal muazzin adzanal bilal. Jadi antaranya Rasulullah kata jangan ada seorang daripada kalangan kamu ini yang menghalang azan Bilal. Kenapa Bilal mengazankan sebelum masuk waktu subuh ketika itu? Tujuannya adalah untuk membangunkan orang-orang yang tidur ketika itu tidak bertahajud. Jadi tujuan azan tersebut ni bangun kejap ni sebelum subuh ni. Sebab solat di waktu malam adalah solat yang paling afdal.
Tujuan nak mengejutkan orang bangun tidur, orang yang nak berpuasa dia dapat bersahur. Dan begitu juga tujuan yang kedua dalam hadis itu menyatakan adalah untuk memberitahu kepada orang yang sedang melaksanakan ibadah qiyamul lail agar berehat sebentar. Untuk dia mengisi kekuatan bagi menunaikan solat subuh secara berjamaah. Itu matlamat daripada azan yang pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu. Dan azan yang kedua itu sebenarnya siapa yang lakukan? Azan yang kedua dilakukan oleh Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum pada solat subuh tersebut. Jadi maknanya sebenarnya ada dua muazzin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dia. Mudah-mudahan mendapat pencerahan. Baiklah Ustaz, kalau ikutkan di hujung-hujung dah ni. Subhanallah. Saya rasa macam cepat pula masa berlalu Ustaz ya. Banyak lagi sebenarnya nak tanya, tapi insya-Allah lain waktulah. Cumanya Ustaz sebagai mungkin perincian akhir dan pelan tindakan kita lah. Jadi apakah pelan tindakan kita dalam menggalakkan masyarakat untuk mengimarahkan masjid? Kerana ia adalah rumah Allah sebagai nadi masyarakat kita Ustaz. Silakan. Baik, para hadirin penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, hidupkanlah rumah Allah. Dan pada saat yang serupa insya-Allah, barang siapa yang menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai destinasi dalam kehidupan mereka ini yang kekal dilaksanakan dan dilaksanakan dalam keadaan istiqamah, insya-Allah hidupnya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rumah yang kita nak imarahkan ini bukan rumah kita, tapi rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipenuhi dengan pelbagai bentuk keberkatan dalam hidup kita. Hidup kita nak cari keberkatan, carilah di rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan bahagia di dunia dan juga di hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal. Baiklah, doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Amin. Wa la taj'al fina syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'affa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi kerana sudi bersama dengan kami Ustaz ya. Lepas ni terus ke pejabat Ustaz ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Nanti kita akan sama-sama lagi Ustaz ya. Insya-Allah. Bila para penonton sekalian, sebentar maafkan saya sebentar lagi pula. Esok anda akan bersama dengan sahabat saya Da'i Hakim, yang mana kita akan bicarakan tentang topik sirah. Cantiklah bertepatan dengan Maulidur Rasul tak lama lagi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Insya-Allah nantikan tanyalah Ustaz esok bersama dengan Da'i Hakim. Cumanya para penonton sekalian, ada antara kita sanggup berhabis untuk membeli ataupun mendapatkan hiburan, tetapi belum tentu ia menyeronokkan dan juga belum tentu ia menenangkan. Tetapi masjid yang percuma sudah pasti memberikan ketenangan, tapi tak ramai yang menuju ke sana. Sama-sama fikirkan. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada masa depan. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.